Hai, saya Dr. Haizal. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat. Selamat datang ke Cardiology Talk. Hari ini kita akan berbicara tentang kegemukan ataupun obesiti. Kita pun telah menjalani Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP selama lebih setahun. Dan mungkin ramai di antara kita sini yang merungut ya. Kita telah naik berat badan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, ada juga yang mungkin lebih dari itu. Dan ini mungkin adalah disebabkan kerana PKP ini menyuruh kita untuk duduk di rumah, work from home. Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO mengenal pasti bahawa obesiti adalah satu masalah sejak tahun 1975 lagi. Kerana obesiti ini boleh mendatang berbagai masalah seperti penyakit jantung koronari, stroke, diabetes, tekanan darah tinggi, malah pelbagai kanser, kanser payudara, endometrial cancer, kanser perut, kanser esophagus, kanser buah pinggang dan seterusnya, dan juga masalah lain seperti batu dalam empedu atau gallstone ya, dan juga masalah-masalah yang lain. Jadi adalah wajar untuk kita tahu lebih sedikit tentang kegemukan dan apakah cara-cara yang kita boleh buat untuk mengatasinya. Yang pertama ialah berjumpa dengan doktor. Tanya doktor sekiranya ini adalah masalah yang boleh dielakkan. Mungkin ada kondisi tertentu seperti mungkin masalah thyroid yang kurang aktif yang boleh menyebabkan berat badan itu naik. Cara yang lain adalah menjaga pemakanan. Anda harus tahu apa yang anda makan dan juga kalau boleh kira kalori yang anda ambil. Kerana ini adalah satu macam matematik ya. Kalau kalori yang masuk itu lebih daripada kalori yang dibakar atau yang dikeluarkan, maka yang kalori yang ada yang berlebihan itu akan disimpan sebagai lemak dan itu akan mendorong kepada kegemukan. Yang lainnya adalah beraktiviti cergas, beriadah, bersenam. Sekiranya anda belum lagi pernah bersenam, mulakan start gradually mula perlahan-lahan, berjalan dulu dan apabila itu adalah sesuai untuk anda, teruskan dengan mungkin berlari, berbasikal, berenang dan seterusnya. Asalkan anda bergerak dan bakar sebanyak kalori yang mungkin. Cara untuk mengetahui sekiranya seorang itu mengalami masalah kegemukan atau obesiti ialah dengan mengukur berat badan juga ketinggian, di mana kita ada satu formular di mana kita menggunakan BMI atau indeks jisim tubuh atau indeks jisim badan adalah berat badan dalam kilogram dibahagi dengan ketinggian dalam meter kali dengan ketinggian dalam meter. Dan sekiranya seorang itu kurang daripada 18.5, ia adalah jisim badannya atau BMI dia adalah kurang, dan normal adalah antara 18.5 hingga 22.9, dan dari 23 hingga ke 27.4 adalah dalam tahap kegemukan ataupun pra-obesiti. 27.5 ke atas adalah dalam kategori obesiti. Kategori yang BMI yang saya katakan tadi itu adalah untuk kaum Asia. Kerana yang bukan Asia itu dia mempunyai skala yang berlainan. Kandungan berat lemak dalam badan itu adalah berbeza dengan kaum yang bukan Asia. Ada beberapa faktor yang boleh mendorongkan seseorang itu untuk mendapat obesiti. Yang pertama adalah genetik. Sekiranya ayah atau ibunya juga mengalami masalah obesiti, kemungkinan besar anaknya juga akan mengalami masalah yang sama. Yang kedua adalah dari segi aktiviti. Kalau sekiranya aktiviti fizikal itu kurang, maka kegemukan lebih cenderung lah. Dan juga pemakanan. Pemakanan harus dijaga kerana pemakanan yang lebih kepada lemak-lemak dan yang kurang sihat boleh mendorong kepada masalah obesiti. Faktor-faktor lain seperti umur, apabila seorang itu umurnya mungkin sudah melebihi 55, 60, 70, jadi kadar metabolisme badannya akan kurang, maka lebih cenderung, lebih senang untuk dia meningkatkan berat badan. Yang ini saya nak kongsikan sedikit fakta menarik ya. Malaysia adalah negara yang paling obes di Asia Tenggara, dengan statistik menunjukkan bahawa 15.6% daripada rakyat Malaysia ni adalah obes. Dan kemudiannya adalah Brunei 14.1%, Thailand 10.0% dan kemudian Indonesia 6.9%. Jadi Malaysia nombor 1. Dan di kalangan penduduk Malaysia lah, statistik daripada National Health and Mobility Survey 2019 yang menyatakan bahawa bangsa India lebih dengan 63.9%. Ini satu fakta yang menarik. Satu lagi kajian di sini menunjukkan bahawa sekarang ni obesiti telah lebih menular kepada kalangan kanak-kanak, dan di National Health and Mobility Survey 2011
didapati bahawa hanya 3.9% daripada kanak-kanak adalah obes. Angka ini meningkat lebih 3 kali ganda ke 14.8% daripada kanak-kanak diklasifikasikan sebagai obes. Ini memang satu masalah yang semakin besar dan menular di kalangan rakyat kita, ya, kanak-kanak lagi. Sampai di sini sahajalah video kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton Hairology Talk. Jangan lupa untuk share, like dan komen, dan sehingga kita bertemu di episod yang akan datang.